Maksud isu sosial-saintifik. Isu sosial-saintifik ialah masalah terbuka yang isu kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi sebenar. Sektor pertanian dan perhutanan berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di udara melalui pertanian dan perhutanan, menekankan penjagaan neutral tanah, penambahbaikan penanaman. Isu sosial-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan, peningkatan kepada penduduk serta perubahan taraf hidup antara faktor yang menyambung kepada 1. Permintaan tinggi terhadap kawasan penempatan baharu, contohnya kawasan perumahan. Yang kedua, bekalan makanan yang mencukupi, contohnya peningkatan penduduk. Yang terakhir, hubungan melalui pengangkutan yang baik, contohnya banyak jalan-jalan dibina untuk menghubungkan sesuatu tempat. Maksud isu sosial-saintifik. Isu sosial-saintifik ialah masalah terbuka yang isu kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik. Selamat sejahtera, saya Jeremy Baker akan menerangkan isu pertama, penukaran hutan. Penukaran hutan yang berasa akan mengganggu kitaran gas di bumi. Hal ini merujuk kepada hutan yang merupakan peparuh bumi, di mana penukaran gas karbon dioksida kepada gas oksigen hanya berlaku semasa tumbuhan menjalankan fotosintesis. Penebangan kawasan hutan dan pokok-pokok balak bagi permukaan tanah untuk mewujudkan penempatan pertanian, pembuatan perabot dan pembuatan kertas. Kesan jika penelukaan hutan tidak dikawal. Tanah runtuh, contohnya peristiwa kejadian tanah runtuh Kuala Lumpur Karak pada 11 November 2015 yang dipercayai berpunca daripada pembalakan yang tidak terkawal di hutan Lipur Bentang dan berlakunya banjir besar, kepupusan flora dan fauna. Yang kedua, pembakaran terbuka. Langkah mudah yang diambil oleh petani untuk membersihkan kawasan ladang. Kesan buruk, jerebu yang teruk dan menjejaskan kualiti udara seluruh negara dan juga melibatkan negara jiran. Misalnya berlaku pembakaran di Aceh boleh menyebabkan jerebu di Sarawak dan Sabah. Saya Jason Janet Jonathan dari Kumpulan 4 akan membentangkan isu 3. Isu 3, penggunaan racun serangga dan baja kimia. Penggunaan racun serangga dan baja kimia menyebabkan tanah tanaman menjadi tercemar. Hal ini menyebabkan keasidan tanah meningkat dan menyebabkan aktiviti pertanian tidak sesuai lagi. Di samping itu, bahan kimia yang diserap oleh tanah akan mengalir ke sungai dan menyebabkan pencemaran sungai berlaku di sekitar kawasan berhampiran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fakhrul Iman. Tajuk saya pada hari ini adalah sektor pertanian dan perhutanan. Dalam kandungan pembentangan saya adalah isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan dan mengaplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pertanian dan perhutanan. Pertama kali saya ingin membentangkan isu sosio-saintifik. Isu sosio-saintifik mengandungi penyahutanan. Penyahutanan sebahagian tapak ataupun kawasan hutan digunakan untuk membangunkan atau melakukan aktiviti pertanian. Kedua, pertanian. Pertanian sebahagian hutan dijadikan sebagai kawasan aktiviti pertanian. Contohnya, kawasan pertanian tanaman pokok, cili dan lain-lain. Seterusnya, mengaplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pertanian dan perhutanan. Yang pertama, merawat dan memproses kembali sisa pertanian untuk menjadikan baja kompos yang merupakan amalan teknologi hijau yang mampu mengawal keseimbangan alam semula jadi.
Yang kedua, penanaman semula pokok boleh membantu mengekalkan spesies sedia ada. Yang ketiga, aktiviti pembalakan perlu dikawal supaya sumber hutan terpelihara. Yang terakhir, keempat, wartakan banyak lagi kawasan hutan simpan supaya ekosistem di hutan boleh kekal dan seimbang. Selamat sejahtera, saya Muhammad Adam Arsyad bin Muhammad Asri. Saya dari kumpulan 4 seterusnya. Yang kelima adalah mengamalkan pertanian organik untuk meminimumkan penggunaan baja kimia dan racun perosak. Keenam, meningkatkan kuantiti hasil pertanian melalui kejuruteraan genetik. Ketujuh, menggunakan kaedah pertanian moden seperti hidroponik dan penanaman vertikal. Akhir sekali, yang ke-8, menggunakan kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Kesimpulannya, mari kita bersama-sama menjaga kelestarian alam sekitar agar bumi kita sentiasa indah dan selamat. Sekian, terima kasih.